Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Nina nak minta maaf dulu kalau korang dengar suara Nina macam sengau-sengau sikit sebab Nina actually tak berapa sihat. Tapi benda tu tak bermaksud Nina tak boleh cerita dekat korang kan. Jadi sekarang ni tengah hot ataupun viral dekat Malaysia tentang rakyat kita yang dibawa lari ke Thailand. Salah satunya adalah kes yang mana ada seorang ejen kosmetik yang dibawa lari dari rumah dia dan sampai sekarang ni tak tahu apa cerita. Satu lagi kes yang mana anak kepada sepasang suami isteri yang berbangsa Cina yang dipaksa bekerja dekat Thailand ataupun dia dipaksa bekerja sebagai buruh paksa dan akhirnya dia meninggal. Lagipun polis Malaysia sendiri pun dah ingatkan kita kepada kita lah sebagai rakyat Malaysia kena hati-hati kalau kita nak ke Thailand sebabnya dekat sana banyak sangat sindiket-sindiket yang culik orang ni. Nak lagi kalau orang tu pergi travel secara bersendirian ataupun solo, lagilah mudah dia orang ni nak kena aim. So kalau nak selamat, lagi baiklah kalau kita pergi ke Thailand tu secara grouping. So at least tak adalah pergi seorang apa-apa jadi tak ada yang boleh tolong kita kan. Jadi dalam grouping ni insya-Allah lah selamat sikit. Jadi kepada korang yang plan nak ke Thailand ataupun memang selalu keluar masuk ke Thailand, Nina harap korang sentiasa berhati-hati. Jadi hari ni Nina akan cerita dekat korang lah dua cerita yang Nina sebutkan tadi yang mana dibawa lari ke Thailand dan ada jadi buruh paksa dekat Thailand, tapi ending dia kita tak tahu lagi sampai sekarang. So without wasting any time, let's get started. Story yang pertama ni adalah tentang seorang lelaki yang bernama Zhang Feng berusia 23 tahun dan dia telah menjadi mangsa penipuan dekat Thai. Jadi Zhang adalah anak sulung kepada sepasang suami isteri yang berusia 50 dan juga 45 tahun. Bukan tu je, dia juga merupakan pelajar akhir dekat IPG. Jadi Zhang ni dia berasal daripada Ipoh, Perak dan telah ke Thailand sebelum dia diseruduk masuk ke Myanmar. Jadi dekat Myanmar ni dia telah dipaksa bekerja dengan sindiket yang bawa dia masuk tu lah. Jadi macam mana cerita dia? Zhang ni pernah beritahu dekat mak ayah dia yang dia berkawan dengan seorang perempuan yang dia kenal melalui online. Lepas tu pada hujung bulan Januari tahun 2022 iaitu pada 19 Januari, dia pun travel lah ke Bangkok dengan harapan dia dapat jumpa dengan kawan dia tu. Tapi ni first time lah diorang berjumpa. Sebelum ni diorang just chit-chat je. Bila dah sampai dekat Thailand, benda lain pula yang jadi. Dia sebenarnya telah masuk perangkap. Dia telah dipaksa bekerja sebagai buruh paksa dan akhirnya hidup dia sendiri pun tergadai. Kemudian pada 7 Februari tahun 2022, mak ayah dia pun buat report polis kata anak diorang dah hilang. Diorang rasa anak diorang dekat sana memang bukan dalam keadaan selamat dan anak dia tu macam seolah-olah diperhatikan. Mak ayah dia tu buat report polis sebab Zen janji nak balik ke Malaysia pada 5 Januari iaitu masa hari birthday mak dia lah. Tapi dia tak balik-balik juga, so that's why lah mak ayah dia pergi buat report kata dia hilang. Bukan tu je, Zen ada call mak ayah dia kata yang dia tak dapat balik Malaysia dalam masa yang terdekat, tapi dia janji dia akan balik ke Malaysia setahun kemudian. So since that day, parents dia memang tak pernah dengar apa-apa khabar berita daripada anak sulung diorang lagi. Kemudian pada 31 Mac tahun 2022, Zen call parents dia sekali lagi, tapi kali ni dia kata dia perlukan duit sebanyak RM80,000 Malaysia sebab dia nak gunakan duit tu untuk kos rawatan. And then lepas dari tu memang dah tak ada apa-apa khabar berita lagi. Sampailah pada 30 Ogos, mak ayah dia pun fly lah ke Bangkok untuk jumpa dengan anak diorang ni. Sebabnya diorang dapat maklumat yang anak diorang dah masuk hospital. Jadi mak ayah dia nak ke Bangkok tu sebab nak bawa balik anak dia dan dapatkan rawatan dekat Malaysia ni pula. Tapi bila diorang dah sampai dekat hospital sana, pihak hospital kata yang anak diorang ni sebenarnya dah meninggal sejak 11 Mei yang lepas, iaitu lebih kurang 3 bulan yang lepas lah. Doktor pun explain dekat mak ayah Zen dan dia kata yang dia percaya yang anak diorang ni sebenarnya telah didera sebelum dia ditinggalkan dekat hospital pada 11 April tahun 2022. Bukan tu je, anak diorang ni juga telah didaftarkan dengan nama orang lain, bukan nama Zen. Yang mana dia telah didaftarkan dengan nama Moon Jung Hong dan mempunyai nombor pasport fake. Sebab itulah pihak hospital ni dia tak boleh nak call kedutaan dan seterusnya kontak family Zen untuk bincang pasal rawatan selanjutnya ke atas anak diorang. Yelah, kalau pihak hospital dapat maklumat palsu, maklumat diri palsu kan, macam mana dia orang nak kontak kedutaan Malaysia and then kedutaan Malaysia ni akan kontak parents Zeng untuk kita tahu apa yang jadi ke anak diorang. So disebabkan Zeng ni tak dapat rawatan yang selanjutnya, rawatan yang sepatutnya, akhirnya dia telah meninggal sebulan kemudian dan jasad Zeng ni telah dikebumikan dekat tanah perkuburan Sriracha, Thailand. Even anak diorang dah tak ada dah, tapi mak ayah dia nekat untuk bawa balik juga abu mayat anak diorang. Bukan tu je, mak ayah dia juga terpaksa jelaskan tunggakan bil hospital sebanyak RM40,000 sebelum diorang dapatkan sijil kematian anak diorang dan juga buat test DNA apa semua. So Adun pun melancarkanlah kempen mengumpul dana bagi membantu parents Zeng ni dan diorang dapat kumpul duit sebanyak RM50,000 selama 22 jam je. So bila dana dah terkumpul, parents dia telah menggunakan duit tu untuk settlekan apa yang patut sehinggalah anak dia berjaya dibawa pulang ke Malaysia. Jadi sebenarnya apa yang Nina pernah baca kan, Nina pernah baca tentang macam mana Zeng ni berterlibat dengan sindiket ni kan. Dia actually orang yang jadi sindiket dekat sana tu pun diorang macam ibarat
terpaksa juga untuk mencari mangsa dekat Malaysia. Sampailah orang yang dekat Malaysia ni kena scam, mangsa tu kena scam, datang kat sana dan dapat pula yang baru ni. Jadi dia orang dapat mangsa yang baru. Jadi dikatakan sindiket ni adalah orang atas yang memaksa orang bawah ni untuk cari mangsa baru. Mungkin dia orang buat tawaran lah, kalau kau nak lepas dari sini ke apa, mungkin kalau kau nak jelaskan tunggakan hutang kau dekat kita orang, kau kena cari mangsa yang baru untuk kita orang. Mungkin macam tu. Jadi kalau korang tengah nak ke Thailand, mungkin sebab korang dapat tawaran kerja yang hebat, gaji tinggi ke apa, please korang hati-hatilah kan, sebab dekat Thailand ni banyak sangat dah kes. Sebab diorang ni banyak sangat aktiviti haram macam ni. Lagi satu, kalau korang chatting online, korang ada kawan yang korang kenal dari Thai, lepas tu ajak berjumpa pula. Jadi nak harap korang fikir dulu banyak kali, sebab kadang-kadang bila kita terpedaya dengan diorang, kita pergi ke sana, sebenarnya diorang dah tunggu, diorang dah pasang perangkap, dan akhirnya kita pun terperangkap dengan diorang. Korang faham tak apa yang nak cuba nak explain ni? Apa pun benda-benda yang berkaitan online dengan Thailand ni, better korang lagi berhati-hati, okay? Okay, jadi kita akan teruskan kepada next story. Kes yang satu ni pun baru-baru terjadi pada bulan September ni, yang terjadi dekat Tumpat, Kelantan. Jadi ada seorang ejen kosmetik yang bernama Ros Nazira berusia 36 tahun telah menjadi mangsa penculikan sindiket dadah. So benda ni terjadi berpunca daripada suami dia lah yang ada perselisihan faham dengan grup tadi. Jadi diorang ni tak puas hati dengan husband dia, so diorang target dia punya bini pula dan bawa lari dia ke Thai. Masa kejadian tadi tu, mangsa memang ada kat rumah dengan family dia tau, dan dia bawa lari depan rumah dia sendiri dengan sebuah kenderaan iaitu kereta Vios pada pukul 5.10 petang. Bukan tengah malam guys, bukan. Tapi ni waktu petang, yang mana masa tu family dia masih ada. Yang sedih tu kan, mak dia sendiri nampak tak anak perempuan dia tu kena heret dengan lelaki-lelaki tadi. Tapi apa je lah yang dia boleh buat kan pada masa tu, sebab dia orang ni bersenjata dan dia sendiri pun tak boleh nak buat apa-apa. Benda terjadi sekelip mata je. Jadi kejadian dia macam mana, makcik tu kata masa tu dia baru habis solat asar sebelum grup suspek ni datang ke rumah diorang. Jadi geng tadi tu seramai 4 orang datang ke rumah diorang ni, tanya pasal anak diorang. Jadi ayah kepada mangsa ni pun panggil lah anak perempuan dia yang masa tu ada dekat dapur. Tiba-tiba anak perempuan diorang ni kena heret sampaikan dia tak sempat nak pakai tudung, even slipper pun. Ayah dia ni sempat jugalah bergelut dengan apa lelaki tu kan, tapi lelaki ni buat keluar pisau tau. Tapi ayah dia tak give up, dia tak lepaskan anak perempuan dia sampailah suspek ni keluarkan pistol dan ugut diorang. Masa kejadian tu, ramai yang ada dekat dalam rumah tu, termasuklah anak mangsa yang tengah jerit minta tolong. Tapi itulah, tak ada siapa yang berani nak datang dekat nak tolong mangsa ni, sebab diorang ni ada senjata ataupun pistol. Dan pada masa yang sama juga adalah sebiji motor ni yang lalu lalang depan kawasan rumah diorang, seolah-olah macam dia ni nak pantau keadaan. Sampai sekarang ni diorang masih lagi tengyang-nyang suara mangsa minta tolong tau. Jadi bila kes ni dah sampai dekat pihak polis pun tahanlah husband dia yang berusia 36 tahun juga, dan juga 2 orang lagi suspek yang terlibat dengan aktiviti penyelundupan juga. So kalau ikut rekod polis lah kan, suami dia ni sebenarnya ada 2 kes rekod jenayah yang berkaitan dengan dadah, manakala 2 lagi suspek tu ada 7 rekod jenayah berkaitan dengan kes yang sama juga. Hasil siasatan polis, diorang jumpa kereta Vios tadi ada dekat Jeti Haram dekat Pasir Mas, tapi mangsa dengan suspek tu memang dah tak ada dekat situ dah, dan dipercayai diorang ni dah pun lari masuk ke Thailand. Ada beberapa orang kampung yang ternampak yang mangsa ni dibawa lari dengan menggunakan bot. So polis Malaysia pun bekerjasamalah dengan polis Thai untuk jejak diorang ni dari masa ke semasa kat mana diorang ni berada. Polis Thai pun telah membuat operasi secara besar-besaran untuk tolong polis kita ni cari dekat mana mangsa. Diorang pun sebarkanlah gambar ejen kosmetik tadi dengan sekeping gambar suspek yang dipercayai terlibat dalam kes ni. Kemudian polis Thai dia dapatlah info tentang yang mana geng-geng ni sembunyi, kat mana diorang ni berkampung. Tapi bila diorang pergi ambush dekat situ, tempat tu dah kosong dah. Even dah macam-macam cara yang dibuat, tapi sampai sekarang masih tak ada apa-apa berita yang terbaru. Family mangsa sendiri pun kata yang diorang ni tak ada pula dapat call daripada pihak orang sana lah kan, yang minta duit tebusan kat diorang ni ke apa, tak ada. So diorang memang tak tahu kat mana keberadaan anak kesayangan diorang. Jadi marilah kita berharap dan berdoa supaya mangsa dapat dijumpai dalam keadaan yang selamat dan dapat pulang ke pangkuan keluarga. Alright guys, sebenarnya agak scary kan bila kita tahu dark side Thailand ni macam mana. Sebab sekarang ni tengah hype kan pasal percutian ke Thailand, makanan Thailand murah, percutian dekat sana bajet, semua nampak macam indah. Tapi pada sebalik tu, korang kena berhati-hati. Sebenarnya dekat sana banyak sangat sindiket-sindiket yang nak scam orang ke, yang nak apa tu, tengah aim nak culik orang, and dia dijadikan sebagai buruh, dibawa pula ke Myanmar. At the end, tak tahu macam mana. Okay, orang yang jadi mangsa diorang ni pun sendiri tak tahu masa depan diorang ni macam mana, sama adakah diorang ni akan balik ke Malaysia lagi ataupun diorang akan terus kekal jadi mangsa diorang ni kan. Jadi apa yang Nina boleh pesan kat sini, korang kena sentiasa berhati-hati. Kalau korang first time nak pergi ke Thailand, make sure korang riki-riki ke, baca dulu tempat mana yang selamat. Lagi better korang pergi dalam bentuk grouping supaya korang lagi selamat. Kalau nak pergi sorang-sorang bersendirian tu, Nina harap extra careful lah, sebab kat sana ada je benda-benda yang kita tak boleh nak terfikir pun kan. Okay, untuk lagi selamat korang bercuti je lah dalam Malaysia, insya-Allah selamat. Okay, dan itu sajalah pokok
perkongsian Nina untuk hari ni. Nina harap korang suka dan dapat ambil iktibar daripada cerita-cerita yang Nina kongsikan. Satu lagi, jangan terlibat dengan dadah. Okey, sekali lagi Nina repeat, jangan terlibat dengan dadah. Kalau korang terlibat dengan dadah, bukan korang je, tapi masalahnya dia akan melibatkan orang-orang yang terdekat dengan korang, keluarga korang, anak bini korang. Okey, kalau terlibat dengan dadah ni tak ada apa kebaikan pun, korang lagi dapat banyak keburukan. Bukan tu je, dekat Malaysia ni dah banyak sangat berita-berita tentang orang terlibat dengan dadah ni tetap mak ayah macam dah tak ada perasaan dah. Sebab apa? Sebab dadah. Okey, jadi Nina harap korang yang tengok video Nina ni boleh jauhkan diri daripada dadah. Okey, dan sentiasalah berhati-hati, sayang diri korang dan sayang juga family korang. Okey, alright guys, itu sajalah untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang subscribe di bawah dan turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa-masa yang akan datang. Dan follow juga Nina dekat Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.